إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa'lamu anna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sidang ahli jemaat yang dimuliai dan dirahmati Allah sekalian, kalau kita ditanya adakah kita mau hidup bahagia di atas dunia ini dan juga di akhirat nanti, maka boleh kita katakan semua kita menjawab, ya, mau bahagia, mau hidup senang, mau hidup aman, mau hidup tenteram dan damai, sama ada hidup di atas dunia ini maupun di akhirat. Tapi apakah dia kebahagiaan? Arai ke kuamsuk sebenarnya, kalau kita balik tengok dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelas tentang kebahagiaan dan jalan menuju kepada kebahagiaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pandangan manusia berbagai-bagai pandangan terhadap bahagia. Ada setengah dia pandai katanya bahagia terhenti di atas milik banyaknya harta benda, kekayaan. Ada setengahnya pula memandai bahawasanya kebahagiaan itu adalah di hati. Bila hati senang, hati merasa tenteram, maka itulah bahagia walaupun tidak ada harta. Dan banyak lagi pandangan-pandangan yang diberi terhadap kebahagiaan dunia. Kita tengok pula satu pendapat daripada seorang ulama nama Ibnul Qayyim yang dia wafat pada tahun 750 Hijriah dalam kurun yang ke-8. Dia memberi alamat-alamat orang bahagia untuk kita berfikir. Dia kata 4 perkara yang menjadi alamat sanyan hang kuamsuk, tanda bagi kebahagiaan. Satu, dia kata seseorang hamba manusia bila diberi ilmu kepada dia, ditambah ilmu, maka dia bertambah tawaduk, merendah diri, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan Ibnu Qayyim. Bagai satu tanda di antaranya orang yang mengaji belajar, Tuhan tambah kepada dia ilmu dari satu tingkat kepada satu tingkat, hingga dia banyak memiliki ilmu, mengetahui banyak perkara-perkara yang Tuhan beri kepada dia, maka diri dia, sifat dia bertambah merendah, tawaduk. Ini adalah suatu hakikat. Kalau kita tengok pokok-pokok kayu, tengoklah kita kata pohonnya, makin dia berbuah banyak, maka makin tunduk dia. Padi sepatutnya juga, semakin banyak biji-biji, butir-butir padi, maka semakin tunduk dia. Kau rendah dia.
Bukan kau nampak menunjang, nampak takabur, sombong, bukan. Kerana ada di kalangan orang-orang yang dia tu bila tu hawi ilmu, dia rasa bermegah dengan ilmu dia. Nak mencanggah dengan orang, nak lawan orang, suka berdebat dengan orang, tidak ada sifat merendah diri. Ini suatu sifat yang dikeji dalam Islam. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala zarratin minal kibr, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala zarratin minal kibr." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sifat sombong, takabur, kibr, seberat atom, debu yang kecil yang terubai kita tengok di tengah panas tu. Sikit saja ada sifat sombong, maka membawa dia hidup celaka dah, tak ada bahagia dah. Walaupun dia milik ilmu yang banyak, sebab dia sombong dengan ilmu dia, ego, rasa bermegah dengan orang-orang yang lebih rendah pada dia. Ini di antara tanda kata ada bahagia kalau orang itu tawaduk serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ilmu, makin takut pada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hasanya sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya iaitu orang yang memiliki ilmu. Maka kita alhamdulillah tu hawi ilmu, sama ada ilmu agama atau ilmu sakut paut dengan kejadian Allah yang kita panggil witiasat, pun juga satu ilmu yang menuju kepada beriman kepada Allah dan mentauhid kepada Allah. Maka hendaklah dia merendahkan diri. Yang kedua, alamat bahagia iaitu seseorang hamba bila Allah menambahkan harta benda kepada dia. Dia kerja, dia usaha, dia menega, dia jual, atau dia buat apa sahaja, dia berkebun dan dia menangkap ikan dan sebagainya, maka Tuhan beri harta pada dia. Semakin dia kerja semakin banyak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menambahkan pada mencurah, membelanjakan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kau banyak kau saya, kau banyak kau sipeh, kau banyak kau rasa kata takut nak habis harta dia apabila dia belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak syak lagi bahawa harta adalah salah satu daripada keperluan hidup manusia. Setiap orang kena ada harta. Dan perjuangan kita pun mesti kena berjuang dengan harta benda. Ayat-ayat Quran banyak bila dia suruh kita berjihad, berjuang, adalah berjuang dengan harta benda. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mula dengan amwalikum dulu, dengan harta benda kamu dulu. Barulah diri tenaga kita mencebur diri dalam medan peperangan untuk lawan musuh-musuh Islam. Jadi harta benda adalah satu alat untuk mencapai keredaan Allah melalui perjuangan yang besar. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang sangat besar bagi umat dia dalam dia membelanjakan harta benda kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, bahwasanya ada seorang lelaki dia mari minta dengan Nabi. Orang kafir mari minta sedekah lah kalau kita panggil. Aku nak harta.
Bila murih harta, aku nak masuk Islam. Maka Nabi kata, kamu ambil kambing di antara dua bukit tu, kamu ambil semua. Kambing hak Nabi milik. Lalu dia ambil kambing. Lepas dah tu dia kelik kepada kaum puak dia di kampung dia. Perekat royak kepada orang kampung dia. Ya kaumku, masuklah Islam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia belanja harta dia dan dia tidak takut apa-apa. Tak takut habis, tidak takut binasa. Lalu dia orang kampung pakat masuk Islam. Dalam hadis tu juga memanglah pada awal-awal mula-mula mereka masuk Islam kerana nak harta, nak dunia. Tapi selepas itu hati mereka, sikap mereka, jen mereka, agama Islam yang mereka peluk itu lebih kasih kepada mereka daripada harta dunia. Jadi nak ayat kata tak apa, mula-mula belalah yang nak harta. Lepas tu dia dididik, diasuh, diberi pahami tentang Islam. Maka lama-lama hilang bagi cinta dia kepada dunia. Hingga cinta dia kepada agama, perjuangan dia untuk agama lebih besar daripada perjuangan dia untuk dunia. Sebab tu di antara tanda kebahagiaan bagi orang yang Tuhan beri kemudahan di segi harta benda, beri tambahan, maka hendaklah dia lebih banyak mencurah harta dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga, orang yang Tuhan beri umur kepada dia. Macam kita Tuhan tambah umur selepas pada tahun baru, yang kita boleh hidup lagi. Tuhan wisa hidup kepada kita untuk kita menikmati nikmat-nikmat Allah di atas dunia ini. Maka bila Tuhan umur, tambah umur pada dia, maka dia berkurangi daripada dia tamak kepada dunia. Kau banyak umur, kau rasa tak sah pada dunia. Sebab dia rasa kata dia tak lama dah nak duduk atas dunia ni. Berapa minit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun dia tak tahu. Tapi pendek kata tak lama. Kerana umur dia kau sikat. Ajar dia kau dekat. Lalu dia rasa tupu nafsu dia. Nafsu dia tak ada rasa nak tamak kepada dunia. Kerana dia rasa kata dia untuk akhirat. Ini di antara orang nak dapat kuamsuk dalam hidup dia, iaitu orang yang mengutamakan akhirat atas dunia bila Tuhan tambah umur pada dia. Yang keempat, akhir sekali, menurut pandangan Ibn Qayyim, dia kata seseorang hamba itu apabila diberi pangkat pada dia, witamneng pada dia, orang temada Tuhan dia pilih, orang pilih jadi tok nebai ke, jadi tok meneh ke, jadi abata, jadi nayuk abata, jadi nayuk tu nayuk ni dan sebagainya, ketua tu ketua ni, maka dia bertambah banyak khidmat kepada masyarakat, menunaikan hajat-hajat masyarakat, bukan kerana ego, kerana takabur, sombong dengan sebab tamneng. Sebab kadang-kadang tamneng itu penting. Tamneng jadi wasilah, jadi alat, jadi untuk kita nak bantu, nak tolong orang, mudah tolong orang. Sebab tu Ibn Qayyim dia memasukkan di antara salah satu tanda bagi orang mendapat kebahagiaan di dalam hidup dia. Sidang hadirin ahli jemaat yang dimuliai Allah sekalian, walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala dia telah muatkan dalam Quran jalan cara nak dapat kebahagiaan yang sebenarnya.
iaitu dalam ayat 97 suratul Nahl, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanunahyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang dia tu beramal soleh. Amal soleh ni amal yang satunya betul dengan ajaran Islam, hak dibawa datang kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kerja amalan itu dengan ikhlas. Dua tu. Kerana kita orang Islam dah, kita beriman dah. Bila kita buat satu-satu kerja yang selarah dengan ajaran Islam atau selarah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula kita kerja kerana Allah, maka itulah dipanggil amal soleh. Wa huwa mu'min, sedangkan dia tu beriman. Iman dengan amal soleh tak ada banyak sekali untuk dapat bahagia. Maka Allah kata, kami akan menghidupkannya hayatan thayyibah, hidup yang bagus, hidup yang comel, hidup yang baik. Itulah hakikat bahagia hak touching, kuamsuk touching ke hayatan thayyibah. Hidup bahagia sama ada di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita sentiasa meningkatkan iman. Iman kita subuh semua. Iman kita panggil panas semua. Tak ada sejuk, tak ada mundur, tak ada lemah. Sebab Nabi kata al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat hak mula sekali kita nak kuat iman. Lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Iman lemah, bila iman lemah, amalan lemah, dan hak lain-lain pun akan lemah. Lebih baik pada orang mukmin yang lemah, tapi walaupun lemah, kedua-dua tu ada kebaikan belaka, kerana ada asah iman dalam hati dia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ij'alna hadin muhtadin ghayra dhalin wala mudillin silman li awliyaik wa harban li a'daik. Allahumma shfi mardana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam wa bakaruna. Allahumma irfu' 'anna al bala' wal waba' wal ghala'. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.